Tisu ni tu. Sini. Bagi memastikan program pemerkasaan wanita dijalankan dengan lebih berstruktur dan mampu memaksimumkan potensi dan peranan wanita dalam pelbagai aspek pembangunan negara. Untuk makluman semua, model 4K ini merangkumi aspek keseimbangan, keuangan, kemahiran serta kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Keseimbangan wanita merupakan elemen penting yang perlu diberikan penekanan. Keseimbangan ini merangkumi keseimbangan fizikal, spiritual dan emosi. Antara program yang telah dibangunkan bagi keseimbangan wanita ialah perkhidmatan psikologi, kaunseling, bimbingan sosial, legal klinik, distress klinik dan wanita anti jenayah. Di samping itu, JPW juga giat menjalankan kempen menangani keganasan terhadap wanita atau Eliminate Violence Against Women yang dijalankan sepanjang tahun. Malah, JPW akan melatih sukarelawan untuk memastikan kempen ini dapat dijalankan dengan lebih giat lagi di seluruh Malaysia. Dari aspek keuangan, JPW telah merancang untuk mempersiapkan wanita dalam aspek kemahiran asas pengurusan kewangan, penjanaan pendapatan, latihan, bimbingan dan pembiayaan keusahawanan serta bagaimana mengadaptasi kaedah perniagaan dalam talian. Wanita yang berjaya adalah wanita yang menguasai kemahiran hidup. Sehubungan itu, pihak jabatan mengambil inisiatif memperkenalkan modul kemahiran bagi memastikan wanita menguasai pelbagai kemahiran asas dalam usaha mengurangkan kebergantungan wanita kepada orang lain. Manakala dalam aspek kesesamaan dan kepimpinan kendiri, wanita akan dilatih untuk menjadi pemimpin atau ahli lembaga pengarah. Di samping itu, mereka juga akan diajar untuk mengaplikasikan kepimpinan kendiri, kepimpinan keluarga dan juga kepimpinan dalam komuniti. Wanita juga akan turut dihubungkan dengan pihak industri bagi memastikan peluang wanita mendapatkan pekerjaan dengan lebih baik. Adalah diharapkan melalui model 4K ini yang dilaksanakan secara komprehensif dapat memastikan matlamat mensejahterakan wanita dapat dicapai. Skuad jabatan, setiap ahli akan diberi latihan dan pendedahan berkaitan skuad ini sosial dan aktiviti bimbingan. Ini Anak nanti kalau guru tak ada terhadap kanak-kanak. aku bukakan dia takutlah. Lepas dah habis masak test kan kadang nak tunjuk yang bonus tu, nak masak chapter ke nak pass yang tapi kena buka siap-siap plastik. Yang tu tak buka lagi lah. Dalam talian
kita hentikan keganasan ini. Sertai sukarelawan Skuad Wajah. Bersama-sama kita membantu dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu jenayah dan memberi bimbingan awal psikososial dalam menangani isu tersebut. Maklumat lanjut, hubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu walau di mana anda berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kursus yang akan saya kongsikan istimewa untuk anda semua. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah follow live kita pada pagi ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor yang telah memberi kepercayaan kepada saya dan Kolej Komuniti Guru Selangor bagi mengendalikan dan menganjurkan kursus pada pagi ini. Okey, kita nak belajar apa hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Saya pasti ramai yang dah tahu kan? Okey, saya akan kongsikan satu resepi yang sangat istimewa untuk anda semua. Okey, jom kita tengok slide saya. Belajar cara untuk menghasilkan paste char kway teow. Istimewa kan? Siapa yang suka makan char kway teow? Ramai rupanya. Okey, char kway teow ni adalah sejenis Chinese food tetapi telah menjadi kegemaran ramai rakyat Malaysia. Betul tak? Okey, so sekarang ni anda semua boleh rasakan sendiri char kway teow yang paste-nya dihasilkan oleh anda sendiri. Okey, so saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita hasilkan paste char kway teow. Okey. Okey, kursus ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okey, bersama saya Puan Fadilah binti Kahaf dan saya harap semua penonton akan sentiasa bersama kita sehingga ke akhir live ni nanti. Okey, siapa yang tunggu sampai akhir nanti ada bonus yang istimewa untuk anda. Okey, tunggu ya sampai ke akhir rancangan kita ni. Okey. Okey, jom kita kenal dulu char kway teow ni. Okey, char kway teow adalah hidangan mi goreng inspirasi Cina dari maritim Asia Tenggara. Okey, dalam bahasa Hokkien dan juga Teochew, char bermaksud tumis. Maknanya kita tumis ataupun stir fry. Itu dipanggil char lah. Char adalah tumis dan kway teow adalah mi nasi yang lepeh. Sebab tu kita punya kway teow tu lepeh. Jadi mi atau nasi lepeh yang ditumis. Itulah dipanggil char kway teow. Tapi hari ni kita nak buat paste dia dulu. Jadi kita tengok apa tu paste pula. Okey. Okey, paste char kway teow ni adalah cecair yang pekat, okey, yang mengandungi rempah ratus, bawang, cili dan sebagainya. Jadi kesemua bahan ini akan digiling halus
dan juga rapilah, maknanya dia akan blend sekali sebab tu dia akan jadi pekat untuk dijadikan paste. Okey. Jadi paste ini sebenarnya dia akan memudahkan suri rumah ataupun anda semua untuk memasak dengan pantas. Bila kita ada paste, kita dah senanglah kita nak masak. Bahan tu dah ada dah. Kita dah ada paste tu. Okey, selain tu dia mudah digunakan dan yang pasti anda semua akan menjadi chef yang hebat di rumah sendiri. Betul sebab kita nak belajar ni buat paste ni. Okey, mesti ramai yang dah tak sabar nak tengok apa bahan-bahan dia. So, kita kena ada bahan-bahan dahululah. Okey, ini adalah bahan-bahan yang mudah didapati sebenarnya. Jadi, saya akan kongsikan dulu bahan-bahan untuk kita masak paste char kway teow kita. Okey, bahan-bahannya adalah 600 ml air, 400 gram udang. Udang ni daripada 400 gram ni kita ambil bahagian kepala dia. Okey, kepala tu kita akan dapat lebih kurang dalam 30 ekor kepala udang. Okey, boleh juga lebih 30 ke 40 ekor kepala udang kita perlu rebus terlebih dahulu. Okey, kemudian kita perlukan 40 gram bawang putih. Okey, bawang putih ni perlu ditumbuk sehingga lumat. Okey. Kemudian kita perlukan 2 cube pati ikan bilis. Okey. Terusnya 100 gram kicap mi ataupun kicap pekat. 100 gram kicap manis. Okey, 100 gram sos tiram. 15 gram sos tomato. Okey, sos tomato ni kalau kita tak masukkan sos tomato kita boleh gantikan dengan sedikit cuka. Sedikit saja sebab nak bagi ada masam sikitlah. Okey. 30 gram petis udang. Okey, petis udang ni pun kalau tak ada kita boleh gantikan dengan 2 sudu kecil belacan. Okey. 30 gram garam. 20 gram gula dan 15 gram tepung jagung sebagai pemekat. Okey, paste kita ni kita perlu masin sedikit disebabkan masa kita nak goreng char kway teow nanti kita dah tak perlu nak tambah gula ke garam, dah tak perlu dah. Semua dah cukup rasa dah dalam paste kita. Okey. So semua bahan-bahan ni saya harap memang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat senang je kan dekat kedai-kedai yang berdekatan lah. Okey, so semua dah tengok bahan-bahannya macam mana? Mesti dah tak sabar nak saya tunjukkan cara-cara untuk kita buat paste char kway teow. Okey, jom kita tengok macam mana cara untuk kita tunjukkan masak char kway teow ni lah, paste dia. Mula-mula kita perlukan periuk lah. Okey, periuk. Okey. Buka api. Kita masukkan kepala udang dalam 30 atau 40. Okey. Masukkan. Okey, kemudian kita tuangkan daripada air yang 600 ml tadi. Tuangkan sedikit sehingga dia sebenarnya resepi ni saya hanya kongsikanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya pelbagai variasi lain untuk menghasilkan paste ni. Okey. Yang ini saya hanya ambil bahagian kepala. Tapi ada juga yang mungkin boleh ambil dia punya bahagian kulit kan. Boleh juga. Okey, yang ini memang saya nak bahagian kepala sahaja. Okey, biarkan dia mendidih sebentar.
kita dah bersihkan terlebih dahululah. Okey, dah basuh. Lepas tu kita akan ambil bahagian kepala dia. Yang bahagian badan tu kita guna untuk kita goreng cakwe kita nanti. Okey. Okey, kita nampak kepala udang tu dah tukar menjadi merah-merahan kan. Okey, nampak dah merah-merah tu? Tengok ni. Kan? Dah tukar merah tu. So sikit lagi dah nak masak. Okey, dia akan pedis sekejap. Dalam 15 minit macam tu lagi. Jadi kepala udang ni lah yang penyedap taste kita ni. Dapatkan udang yang segar kan. Jadi tersimpan. Kalau tuan-tuan dan puan beli udang tu, bila kita dah bersihkan tu, boleh simpan je kepala udang ni. So bila nak masak, kita dah ada dah kepala udang ni. Kita boleh rebus dan dapatkan air rebusan ni. Dia ada manis-manis udang tu kan. Okey, nampaknya okey dah mendidih kan. So kita boleh tutup api kita sekejap lah. Okey, so kita boleh angkat kepala udang ni sahaja. Okey, kita angkat kepala udang ni. Kita tapiskan lah. Ini. Kita tapiskan dia. Okey. So ini adalah kepala udang. Okey, ni kepala udang yang terlemput di tapis tadi kan, dah direbus dan kita tapis lah. Okey, jadi air rebusan udang ni kita biarkan saja dalam periuk ni sebab kita akan guna semula lah air rebusan udang ni. Okey, kemudian kita perlu kisar kita punya kepala udang ni bersama dengan sedikit air. Ambil air daripada yang 600 ml juga tadi. Okey, masukkan dalam blender, kemudian kita akan kisar sehingga halus. Okey. Masukkan. Okey, saya nak tunjukkan kita nak blend kepala udang ni. Masukkan ke dalam blender. Kemudian kita masukkan air tadi. Okey, lebih kurang kita tutup dia je lah. Paras. Okay.
dalam 200 ml air. Okey. Kemudian kita boleh kisarkan kepala udang kita ni sehingga halus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok. Okay, sekali lagi. Biar dia betul-betul halus lah. Okay, hancur betul. So kita kena blend lah. Okay, dan pisah dia. So, tunggu. Okey. So ini adalah kepala udang yang telah pun kita okey, dah halus kan? Nampak tak? Ni. Okey, seterusnya kita tapiskan kepala udang yang telah di blend ni. Okey, tapiskan masuk semula dalam air rebusan udang yang awal tadi tu. Okay, masuk semula. Jauhlah sikit kan. Okey, bagi media. Tekan sikit, di semua air kepala udang ni masuk ke dalam air rebusan yang sebelum ni. Tengok. Betul-betul halus kan? Okey, so kita dah pun tapiskan kepala udang yang dikisar tadi. Okey, jadi hampas dia ni, hampas kepala udang ni kita boleh simpan sebagai baja kan. Baja pokok kita kat rumah tu, bolehlah kita simpan guna ni sebagai baja. Okey, tapi kalau dah tak nak guna tu, buang je lah kan. Okey. So, kita dah ambil semua air rebusan dan juga air yang telah kita kisar dengan kepala udang tadi. Okey. Okey, seterusnya kita boleh buka semula, tapi kita ini kita buka api yang sederhana je lah, tak perlu terlalu kuat. Okey, so kita masukkan, seterusnya kita masukkan 40 gram bawang putih yang telah pun ditumbuk lumak.
Okey, kita masukkan dalam periuk. Okey, kemudian kita masukkan 2 cube hati ikan bilis. Yang ni. Okey, boleh guna sebarang jenama lah. Ya, usahlah. Kita masukkan sikit. Kita masukkan ke dalam periuk kita. Kacau. Okey, kemudian kita boleh masukkan kicap mi. Okey, kicap mi 100 gram. 100 gram kicap mi. Tuangkan je dalam periuk. Okey, semua bahan-bahan ni kicap ke, ikan bilis, siram dan sebagainya terpulanglah pada cita rasa tuan-tuan dan perempuan. Nak guna jenama apa pun tak apa. Okey. Kemudian kita masukkan 100 gram kicap manis. Okey, tuangkan. Okey, seterusnya kita masukkan 100 gram saf tiram. Okey. Okey, dan kita masukkan 15 gram saus tomato. Sikit je. Sikit je saus tomato. Masukkan semua bahan-bahan ni. Senang je kan? Okey, campur je semua. Okey, macam saya kata tadi, kalau saus tomato ni tak ada, kita boleh gantikan dengan sikit cuka ataupun asam putih. Sikit satu je lah, nak gunakan sikit je. Okey, kacau sekejap. Okey, kemudian kita masukkan 30 gram petis udang. Okey, kalau tak ada petis udang, boleh gantikan dengan 2 sudu kecil lacing. Masukkan semua. Sudah ada kepala udang, sudah ada petis udang, semuanya berasal dari udang kan. Okey.
kacau. Okey, kita boleh masukkan air lebih lagi. Tinggalkan sedikit untuk kita bancuh tepung jagung. Okey, tinggalkan. Okey, seterusnya kita boleh masukkan gula dan juga garam. Okey, so garam ni kita kata tadi perlu masin kan? Jadi kita tambahkan 30 gram garam. Okey, jadi kita kena masin. Dan juga cukup masin, cukup manis semualah cukup. Masukkan garam dan juga gula. Okey, biarkan dia mendidih sebentar. Okey, sementara mendidih, saya nak tengok kalau ada mana-mana penonton yang ada memberikan soalan ataupun komen. Okey, soalan yang pertama. Kalau blend sekali isi udang boleh kan? Udang kecil malas nak siang. Okey, sebenarnya tak jadi masalah kalau nak blend sekali dengan isinya. Sebab tadi kita gunakan udang yang besar kan. Jadi kalau nak blend sekali dengan isinya lagilah sedap sebenarnya. Sebab dapat masuk sekali dengan isi-isinya sekali kan. Okey, tapi maksudnya bila guna udang kecil lah kan. Kalau udang besar tu rasa sayang juga tu kan. Udang besar-besar tu kita nak guna untuk boleh kita guna untuk goreng lah nanti. Okey, soalan yang kedua. Paste ni tahan berapa lama kalau kita simpan? Perlu simpan di ruang chiller atau freezer? Terima kasih Puan. Okey, untuk penyimpanan paste ni kita boleh simpan dalam freezer boleh tahan 2 ke 3 bulan. Tapi kalau nak simpan di chiller mungkin dalam 2-3 minggu lah macam tu. Cumanya bahan kita tak gunakan sebarang pengawet makanan. Jadi bila kita simpan di luar pun dalam 4-5 hari sajalah. Dan selalunya paste ni kita buat memang cepat je habis kan. Boleh simpan lah sama ada simpan kat chiller ataupun freezer. Tapi freezer boleh tahan sehingga 2 atau 3 bulan. Okey? Okey. So, terima kasih kepada penonton yang bertanya soalan tadi. So, kuah kita dah mula mendidih. Boleh slowkan api sebab kita nak bancuh tepung jagung kita. Okay, akhir sekali kita akan bancuh tepung jagung kita dengan sedikit air tadi. Kita tak boleh masukkan terus. Kena bancuh dulu supaya paste kita ni tak berketul-ketul. Okay, dah bancuh. Baru kita tuangkan ke dalam paste kita ni. Tuangkan perlahan-lahan ya. Kacau, sambil kacau lah. Okey. So nampak tak paste kita dah mula pekat. Kita dah masukkan tepung jagung yang dibancuh dengan sedikit air tadi. Biarkan masak seketika. Okey, tengok ni. Pekat kan? Tengok tekstur dia. Okey, bila dah cukup mendidih, nampaknya paste kita dah nak siap dah ni. Okey. Okey, selalunya kita dah buat awal-awal lah paste ni. Okey, jangan pula kita nak goreng makan pukul 8 malam, 7.30 baru nak buat kan. Macam tu kita buat awal.
sehari dua sebelum tu kita dah ada paste. Jadi bila kita nak masak tu, char kita dah, paste kita pun dah disediakan. Okay. Okay, okay, dah masak dah kita punya paste ya. So, ini adalah hasil paste char kway teow yang kita buat sendiri di rumah. Homemade paste char kway teow. Mudah kan? Senang je. Campur je semua bahan tadi. Cuma saya tunjukkan satu persatu lah. Okay. So ini adalah paste char kway teow kita. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lepas ni cuba untuk kita hasilkan paste kita sendiri. Okay. So saya akan alihkan paste kita. Saya tunjukkan paste dia. Nampak dekat kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tunjukkan bagaimana cara untuk membuat paste char kway teow tadi. Okey, so tadi saya dah katakan siapa yang tunggu live kita hingga ke akhirnya akan dapat bonus. So hari ini saya akan kongsikan satu bonus untuk anda semua, istimewa untuk anda semua yang menunggu live kita sehingga sekarang ni lah. Okey, apa bonusnya tu? Okey, bonus dia adalah saya akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk kita masak char kway teow kita menggunakan homemade paste yang kita masak tadi. Okey, tapi saya dah memang sediakan paste saya ni dah 2-3 hari yang lepas lah, maksudnya dah memang dah sediakan awal. Sebab saya kata tadi, kalau kita nak buat paste, kita sebaik-baiknya 1 atau 2 hari sebelum. Okey, supaya benda yang kita simpan sehari 2 ni dia lebih sebati dan sedap untuk dimakan nantilah paste kita tu. Okey. Okey, sebentar ya. Okey, jom tengok slide saya. Untuk saya kongsikan bahan-bahan bagi untuk kita goreng char kway teow. Okey, ini adalah bahan-bahan bagi gorengan char kway teow kita lah. Buat goreng char kway teow. Okey, bahan-bahannya adalah sedikit minyak masak untuk menumis, 2 sudu besar cili bom ataupun cili giling. Yang ni terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa nak pedas boleh tambahlah 3 sudu ke. Kalau rasa tak nak pedas kita kurangkan 1 sudu pun dah cukup untuk cili bom kita lah. Okey. 4 sudu besar paste untuk goreng 1 pinggan. Maksudnya kita buat ni untuk seorang makan lah, 1 pinggan char kway teow kita gunakan 4 sudu besar paste char kway teow. Okey. Kemudian udang, sedikit udang. Jadi udang ni terpulang. Kalau kita masak sendiri kat rumah, kita boleh letak banyak kan. Kalau kita beli kat luar tu mungkin dalam 3 ekor je ke, 3-4 ekor je kan. Tengok pada jenis lah kan. Okey. Kemudian kita boleh bubur juga kerang, kita boleh letak kerang. Yang ni pun terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Nak goreng, nak letak banyak mana lah. Okey, seterusnya 1 cawan air. Lebih kurang dalam 200 ml air lah. Okey, 150 gram kway teow. Okey, kalau ada kway teow yang lebih halus lagi baiklah. Okey. Sedikit kucai dan juga sedikit tauge dan sebiji telur.
Ini adalah bahan-bahan untuk kita sediakan char kway teow bagi sepinggan char kway teow. Okay. So, saya rasa semua bahan-bahan ni pun mudah juga untuk anda semua dapatilah. Okey, saya buat gorengan char kway teow hari ni. Kita akan goreng char kway teow ni adalah jenis ataupun versi yang berkuah. Berkuah lah kan, basah. Sebab biasanya kita beli kat gerai-gerai, yang famous tu Penang char kway teow kan. Yang ada berkuah tu, dia basah. Jadi dia berbeza sedikit dengan yang asal. Kalau Chinese style kan dia ada yang kering. Okey. So nak bezakan char kway teow ni yang kita biasa makan adalah yang jenis berkuah. Okey, mesti dah tak sabar ni. Bau paste pun dah naik selera ni. Jom saya tunjukkan cara bagaimana kita nak goreng char kway teow menggunakan homemade paste yang kita sediakan tadi. Okey, jom. Okay, nanti kita sediakan kuali untuk kita goreng. Okey, sebenarnya kalau kat kedai tu ataupun gerai-gerai tu dia gunakan api yang kuat. Kadang api tu boleh masukkan di dalam kuali tu kan. Nak menunjukkan sedapnya digoreng tu. Tapi yang ini sebab saya nak tunjukkan step by step, saya buat perlahan-lahan sajalah. Ya, saya akan tunjukkan cara step by step dia untuk kita masak char kway teow kita. Okey, mula kita panaskan kuali kita. Masukkan sedikit minyak masak untuk kita tumis. Okey, untuk paste tadi kita tak ada tumis apa-apa pun. Semua kita rebus je. Okey, sebab tu bila kita nak makan char kway teow barulah kita tumis. Okey, kita tuangkan minyak masak, sedikit minyak masak. Okay, biarkan dia panas sekejap minyak kita ni. Lepas ni siapa-siapa yang rindu nak makan char kway teow tu, ikut je resipi saya ni. Nanti jadilah. Pasti memang sedap. Dan cuba tau. Okey, nampaknya minyak kita pun dah panas. So kita boleh masukkan cili bulu kita dalam 2 sudu tadi. Ini. Okey. Ini terpulanglah kalau nak pedas. Pilih dulu cili kita hingga betul-betul masak. Dah ada bubble-bubble. Lepas tu dah nak minyak. Cili ni kita kena masak betul-betul supaya bila kita makan char kway teow kita tu, dia tak ada lah rasa cili tu kan. Maksudnya dia dah blend sekali dengan bahan-bahan yang lain tu. Okay, kita kena betul-betul masak. Kalau tak, dia tak sedap lah kalau cili kita tak masak. Bagi dia garing sikit. Okay. Okey, nampaknya cili kita dah cukup garing. Kita boleh masukkan udang. Ini sebab kita masak sendiri di rumah, jadi kita boleh masukkan berapa banyak udang yang kita suka. Okey, udang ni kenapa dibersihkan, dah buang bahagian belakang dia kan. Okey, kita masukkan udang ni. Masak sedap udang kita. Dan juga kita boleh masukkan kerang. Kerang. Okey. Kita boleh masukkan. Banyak mana kita nak masukkan lah. Kita masak sekejap. Okey, bau dia pun sedap ni. Okay, lepas ni dah ada paste, dah boleh masak sendiri kat rumah, boleh jamu kawan-kawan, jamu family makan.
Kan sebab nak masak ni sekejap je dia dah ada taste. Masakkan udang dan juga kerang kita. Okey, kemudian kita masukkan paste char kway teow yang homemade ni yang kita buat tadi. Yang ni saya dah buat awal lah. Okay. Okey, kemudian kita masukkan satu cawan air. Sebab kita buat yang berkuah kan. Okey, kita boleh masukkan 150 gram kway teow. Kway teow ni lebih kurang segenggam lah untuk orang makan. Satu pinggan ni kita masukkan kway teow kita. Sekejap je dah nak siap ni. Masukkan kway teow. Okey, kemudian kita masukkan kucai. Masukkan kucai. Dan kita boleh campurkan dengan tauge. Okey. Goreng sekejap. Okey. Akhir sekali kita boleh masukkan sebiji telur. Okey. Tuangkan je tu. Nampak tak? Sedap ni. Okey. Okey, pecah sekejap je. Lepas tu kita tutup api. Okey, dah siap dah campur kita. Sampai 5 minit kan? Ke lebih? 5 minit kan? Dah siap dah masak. Udang pun kita boleh letak lah sebanyak mana kita suka. Okey.
Okey, ini adalah bonus untuk anda semua. Saya tunjukkan ni. Okey, ni adalah char kita yang telah bersiap digoreng. Okey, so saya akan masukkan dalam kertas untuk kita hidangkan. Sebelum tu saya tengok ada apa-apa soalan ke? Okey. Kita tuangkan dalam dan untuk kita hidangkan. Okey, sebenarnya kita boleh juga tambahkan ikan gula makin kan, boleh je masukkan sebenarnya for sikit tu untuk kita lah, ikut selera kita sama pun. Tapi ni seperti yang biasa kita makan memang kita hitam dan juga kelang lah. Okey. Okey, biasanya kita ni kita boleh hidangkan dengan cili jeruk. Yang ni partner dia kan. Okey, kita hidangkan dengan cili jeruk. Kita boleh makan dengan cili jeruk. Okey, siapa yang suka makan char kway teow, dia nak dah pedas lagi, tambah dengan cili jeruk. Okey. Okey, macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan? Ada rasa nak buat sekarang ke? Okey, sebelum tu saya akan kongsikan beberapa tips ya berkenaan dengan tips ni lah. Okay, seperti yang saya dah maklumkan tadi, kita perlu siapkan paste kita ni 1 atau 2 hari lebih awal lah. Paling lewat pun 1 jam sebelum kita dah sediakan. Okay, supaya dia dah blend dan sedati lah. Okay, selain tu bila kita nak masak char kway teow kita ni, kita kena masak dia sepinggan-sepinggan. Kita tak boleh nak masak terlalu banyak kan. So barulah dia kek dan sedap. Okay, kalau kita tak cukup lagi kuah dia, nak rasa yang lebih kuah, boleh kita nak tambah air, tambah paste kan. Kemudian kita boleh simpan dalam freezer paste tadi supaya dia tahan 2 ke 3 bulan. Jadi saya maklumkan tadi paste ni memang homemade, jadi memang dia ada bahan pengawet lah. Okey, sebab tu kita kena simpan dalam chiller ataupun freezer. Okey, untuk paste yang kita hasilkan tu kita boleh dapat dalam satu bekas dalam ni lah, penuh macam ni. Okey, kejap ya, saya mohon bantuan Puan Ana kalau ambil satu paste yang dah dalam bekas saya nak tunjukkan. Kejap Terima kasih. Okey. Okey, dia dalam bekas macam nampak tak? Okey, tinggi ni lah. Okey, penuh ni. Kita akan dapat. Okey, tadi kita buat paste kan, lebih kurang tinggi ni. Yang ni saya dah guna lah. Okey, dah guna sikit dah pun. Okey, dalam paste yang kita buat tadi, kita boleh goreng lebih kurang untuk 10 ke 15 orang makan. Dia boleh goreng 10 ke 15 kali jugalah.
Okey, paste ni bukan sahaja boleh digunakan untuk goreng char kway teow. Kita boleh guna untuk goreng mi, goreng bihun ataupun nasi goreng. Ya, kan sebagai paste kita lah boleh goreng dengan selain daripada char kway teow ni. Okey, so saya harap anda semua kena cubalah dan rasakan sendiri keenakan paste char kway teow kita. Okey, homemade char kway teow. Lepas ni boleh jamu kami kawan-kawan dengan homemade paste kita sendiri. Baru kita boleh makan dengan puas hati kan. Okey, anda semua dah tak perlu lagi kan nak beratur panjang, nak pergi dekat pasar malam ke, dekat kedai-kedai ke ataupun di restoran-restoran. Sebab selalunya yang char kway teow ni dia memang masak satu pinggan. Jadi kadang-kadang bila orang ramai tu, itu yang beratur panjang tu kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan tak perlu lagi beratur panjang. Okay, boleh masak sendiri di rumah. Okey, kan saya kata tadi boleh jadi chef yang hebat di rumah sendiri. Okey, tunggu sekejap, kita ada apa-apa soalan. Okey. Okey, so saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesalahan ataupun kesilapan sepanjang saya mengenalikan khusus pada hari ini. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton yang setia menanti daripada awal tadi sehingga sekarang ya. Okey, so kepada mana-mana penonton yang terlepas sesi live kita pada hari ini, anda boleh menonton semula rakaman ni sejurus selepas tamat live kita ni di Facebook rasmi PPWN dan juga Facebook rasmi College Community Hulu Selangor. Jadi saya mohon maaf sekali lagi lah jika ada apa-apa kesilapan tadi. Okey, saya nak tuan-tuan kena cuba ni. Rugi tau kalau tak cuba. Okey, hari ni juga buat untuk makan petang ataupun makan malam ni. Dapatkan je bahan-bahan di kedai-kedai yang berdekatan dengan rumah. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton, semua dapat pembangunan wanita di Selangor dan juga kru-kru yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang banyak membantu saya sepanjang saya live pada hari ini. So semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.